Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, kali ini kita akan cerita pula Nabi yang seterusnya, itu Nabi Yunus alaihi salam. Kalau Nabi Yunus alaihi salam ni mesti dalam kepala kita akan ingat Nabi Yunus bersama dengan ikan paus ataupun ikan nun. Janganlah bimbang, Nabi Allah tetap dalam pembelaan. Memang banyak kalilah kita akan dengar kisah Nabi Yunus dan ikan paus ataupun ikan nun. Kerana bila Allah membuat satu kaum ataupun menciptakan satu kaum, semestinya Allah akan mengutuskan satu kaum itu seorang Nabi dan seorang Rasul untuk menjadi panduan hidup kepada kaum tersebut. Kerana kalaulah ada sesebuah kaum yang bila kehidupan mereka ni mula lari daripada landasan yang benar, maka Allah akan mengutuskan seorang Nabi. Dalam cerita ini Allah mengutuskan seorang Nabi, itu bernama Nabi Yunus alaihi salam, kepada satu kaum yang hampir terpesong daripada jalan yang kebenaran. Maka mulalah Nabi Yunus alaihi salam ni berdakwah kepada kaumnya, sama seperti nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Yunus alaihi salam ni disebut oleh Allah Subhanahu wa taala 3 kali. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya, bagaimana Allah menceritakan dakwah Nabi Yunus alaihi salam ataupun kaedah dakwah Nabi Yunus alaihi salam ni kepada kaumnya. Di antara kaedah dakwah Nabi Yunus alaihi salam yang pertama adalah Nabi Yunus memberi kesedaran kepada kaumnya, kerana boleh jadi kaumnya ni tak sedar yang mereka ni melakukan kesilapan, melakukan kesalahan. Maka Nabi Yunus pergi kepada kaumnya untuk memberi kesedaran kepada kaumnya. Dan di antara kaedah yang lain juga dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Yunus memberi sebab dan akibat kepada kaumnya. Sebab kenapa perlu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akibat bila tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila berterusan Nabi Yunus alaihi salam ni berdakwah kepada kaumnya, maka kaumnya ni sama juga dengan kaum-kaum yang sebelum ni. Mereka ni ada satu sifat yang ingkar, ada satu sifat yang ego. Walhal keterangan, walhal kebenaran sudah nampak jelas, tetapi mereka ni menutup pintu hati mereka untuk menerima itu adalah kebenaran. Sampailah satu hari Nabi Yunus alaihi salam ni boleh katakan tak tahan jugalah dengan sifat kaumnya, maka Nabi Yunus keluar daripada kampung kaumnya dan pergi naik atas kapal dan berlayar. Dan diringkaskan cerita, bila mereka ni ataupun bila Nabi Yunus bersama manusia-manusia yang lain berada di atas kapal berlayar dan sampai di tengah-tengah laut, ada banyak riwayat. Riwayat yang pertama, kapal mereka dipukul ombak yang sangat kuat, sehingga kan kalaulah berterusan dipukul ombak, maka kapal mereka ni akan karam. Adalah ahli nujum atas kapal tu. Maka ahli nujum ni kata, di atas kapal kita ada orang yang lari daripada tuan dia. Maka kalaulah selagi mana orang ini berada di atas kapal kita, maka kapal kita ni akan berterusan dipukul ombak dan akan karam. Maka kita perlu keluarkan orang ini daripada kapal kita. Dan ada juga riwayat yang lain, kapal mereka tak nak bergerak, sedangkan kapal yang lain sudah bergerak ke depan, tapi kapal mereka ni tetap di situ. Maka mereka ni buat cabutan undi, kerana boleh jadi dalam kalangan kita ni ada lebihan muatan ataupun barang-barang yang kita bawa ni banyak sangat, sehingga kan kapal kita ni tak boleh nak tampung berat yang dibawa. Maka mereka ni buat undian. Undi yang pertama, bila mereka cabut-cabut undi yang pertama terkena kepada Nabi Yunus alaihi salam, maka Nabi Yunus ni perlulah terjun ataupun perlulah dibuang ke laut. Maka kapten kapal ni tak sanggup nak membuang Nabi Yunus alaihi salam. Seorang Nabi lah kot kan, seorang Nabi, takkan kita nak buang Nabi ni. Ataupun kata salah seorang ahli kapal tu, kita kena buat undi yang kedua. Mustahil kita nak buang seorang Nabi dan seorang Rasul. Maka bila undi yang kedua dibuat pun sama hasilnya, iaitu Nabi Yunus alaihi salam perlu dibuang ke laut. Maka mereka ni tetap berkeras, takkanlah kita nak buang seorang Nabi ke laut. Maka undi yang ketiga dibuat dan hasilnya tetap sama, iaitu Nabi Yunus alaihi salam perlulah dibuang ke laut. Diringkaskan cerita, Nabi Yunus dengan rela hati terjun ke laut, kerana orang di atas kapal tu tak sanggup nak membuang Nabi Yunus alaihi salam. Maka Nabi Yunus ni terjun sendiri ke dalam laut. Maka diringkaskan cerita, bila sahaja Nabi Yunus alaihi salam terjun ke dalam laut, datanglah seekor ikan yang bernama ikan nun, ataupun dalam kalangan kita ni terkenal dengan ikan paus. Maka bila ikan nun ni datang dan memakan Nabi Yunus alaihi salam, maka Nabi Yunus telah ditelan oleh ikan nun. Maka bila Nabi Yunus berada dalam perut ikan nun dengan sangat gelap, dengan keadaan tak tahu bagaimana, maka ikan nun ataupun ikan paus terus masuk ke laut yang sangat dalam. Maka Nabi Yunus alaihi salam berada di dalam perut ikan nun, berada dalam perut ikan paus selama 40 hari 40 malam. Dan selama 40 hari 40 malam itulah Nabi Yunus alaihi salam beristighfar, memohon ampun kepada Allah, meminta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila genap 40 hari 40
malam, maka Allah memerintahkan ikan nun ataupun ikan paus untuk mengeluarkan Nabi Yunus alaihi salam daripada perutnya. Maka mulalah ikan nun ataupun ikan paus mula naik sikit sampailah ke daratan dan mengeluarkan Nabi Yunus alaihi salam. Maka diringkaskan cerita, banyaklah kisah-kisah yang berlaku, kalau kita cerita panjanglah. Jadi bila Nabi Yunus keluar daripada perut ikan nun, terus Nabi Yunus alaihi salam pergi kepada kaumnya, dan akhirnya kaum Nabi Yunus alaihi salam dapat menerima dakwah Nabi Yunus dengan sangat baik, dengan sangat ramai yang menerima dakwah Nabi Yunus alaihi salam. Dan ada juga riwayat yang mengatakan sehinggakan 100,000 orang yang menerima dakwah Nabi Yunus alaihi salam.